Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Kamal bin Syari. Saya merupakan student di PLI IPSI bagi batch 2021-2022. Dan hari ini saya akan bercerita mengenai pengalaman kerja saya, iaitu kerja-kerja naik taraf jalan ataupun penyelenggaraan jalan, ataupun bahasa mudahnya buat jalan, dan subjek apa yang diajar di sekolah yang terlibat sedikit sebanyak dengan kerja-kerja naik taraf jalan ni. So jom. Baik, yang pertamanya, apabila kita dapat satu arahan yang menyatakan kita perlu naik taraf satu jalan ataupun sebuah kawasan, maksudnya kita kena buat satu jalan baru kat kawasan tersebut. Yang pertamanya, tugas kita ialah kita turun ke site tersebut dan kita perlu kenal pasti, maksudnya segala spesifikasi yang terlibat kat situ, bermaksud ukuran daripada segi panjang, lebar, dan juga dia punya tebal, ya. Sama ada jalan tu dah maksud saya kawasan tu dah pernah ada jalan ataupun tak ada jalan, maksudnya tanah kosong sahaja. Dan selepas daripada tu, kita perlu hasilkan lukisan teknikal ataupun technical drawing, yang mana technical drawing ni sebenarnya menunjukkan semua detail berkenaan kerja kita, apa yang kita nak pakai. Maksudnya kalau kata jalan tu ada berapa layer, setiap layer tu bahan apa, dan macam saya cakap tadi, spesifikasi daripada segi panjang, lebar dan juga tebal. Baik, apa sebenarnya lukisan teknikal ni ataupun technical drawing ni, ya, macam saya cakap tadi, yang menerangkan segala detail dan subjek apa yang terlibat ataupun subjek sekolah dulu, apa yang terlibat lah ataupun yang ajar basic mengenai technical drawing ni. Baik, siapa yang ambil orang kata kemahiran hidup bersepadu teknikal, makanya dia akan belajar masa tingkatan 3 asas-asas ataupun teori asas basic mengenai lukisan kejuruteraan. Lukisan kejuruteraan ni lah sebenarnya asas kepada technical drawing. Baik, kemudian naik kepada tingkatan 4 dan tingkatan 5, ada satu subjek SPM yang tak semua sekolah ada. Kalau yang ada tu maksudnya dia pernah dengar lah, yang satu subjek lukisan kejuruteraan itu sendiri, yang mana semasa di tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni dia akan ajar lebih detail daripada segi manual maupun dari segi digital, iaitu menggunakan software yang namanya AutoCAD. Okay, kemudian bila kita dah tahu ataupun kita dah siap, kita dah dapat satu technical drawing tu, maksudnya kita boleh start kerja lah. Baik, yang pertamanya, jalan ni dia ada 5 layer, 5 lapisan, iaitu subgrade, subbase, base, binder dan juga wearing course itu sendiri. Okey, selalunya kita tak kacau dua lapisan yang paling bawah, iaitu subgrade dan juga subbase, sebab ini sebenarnya adalah lapisan yang sedia ada, tanah sedia ada. Sama ada kat situ dah ada jalan ataupun tak ada jalan, tanah yang sedia ada kat situ dikenali sebagai subgrade dan juga subbase. Yang kita akan selalu kacau ataupun yang selalu kita buat kerja melibatkan base, ya, binder dan juga wearing course itu sendiri. Baik, bila saya cerita mengenai basic buat jalan ni, sebenarnya diajar dalam subjek teknologi kejuruteraan dan juga kejuruteraan awam itu sendiri. Baik, selalunya yang akan jumpa kejuruteraan awam ni ialah student-student yang belajar di sekolah teknik dan vocational, dan juga untuk subjek teknologi kejuruteraan ini kebanyakannya di offer di sekolah-sekolah asrama penuh. Maksudnya tak banyak sekolah yang offer subjek lukisan kejuruteraan, teknologi kejuruteraan ataupun kejuruteraan awam itu sendiri. Untuk teknologi kejuruteraan ni mungkin dia akan sentuh sikit saja mengenai jalan ataupun
ilmu-ilmu naik taraf jalan ni. Tapi untuk subjek kejuruteraan awam tu sendiri, dia lebih banyak basic yang diceritakan. Baik, berbalik kepada jenis-jenis lapisan jalan tersebut yang saya sebut tadi. Okey, yang pertama adalah lapisan base dia. Base ini bermaksud lapisan itu lapisan tanah juga, tapi selalunya kita guna tanah merah, yang mana tebalnya itu bergantung kepada spesifik jalan yang telah ditetapkan, ya. Dan yang kedua adalah lapisan binder. Binder itu sebenarnya adalah lapisan batu, yang mana batu tu kita sebut nama dia crusheran. Crusheran ini jenis batu dan ada bercampur dengan sedikit tanah. Okey. Dan lapisan yang paling atas iaitu wearing course ataupun kita sebut sebagai surface layer. Surface yang paling atas, bahasa mudahnya ialah tar ataupun kita panggil premix. Okey, hot premix AC14. Itu nama saintifik ataupun nama betul sebenarnya lah. Okey, dan di tengah-tengah binder dan juga surface tu ataupun wearing course tu, kita ada tag code. Apa dia tag code ni? Tag code ni kalau kita tengok dekat side dia, sebenarnya macam minyak enjin ataupun minyak hitam lah kita panggil, sebab dia memang kali hitam. Apa function dia? Bertindak sebagai gam. Macam kita nak lekat dua kertas, satu kertas di atas satu kertas yang lain, maka kita akan gunakan gam. Begitu juga function tag code, bertindak sebagai gam di antara binder dan juga wearing course. Okey. Maksudnya dekat sini, kalau kata tak ada tag code tu, bermaksud tar itu mungkin tidak akan melekat dengan lapisan batu tadi, ya. Dan semestinya di setiap lapisan, sebelum kita tambah lapisan di atas yang lain, kita perlu compactkan. Setiap lapisan perlu dimampatkan. Okey, daripada lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas, iaitu tar itu sendiri. Baik, setelah semua kerja-kerja penyelenggaraan siap, maksudnya jalan baru dah siap, makanya akan ada satu lagi proses, iaitu proses kita nak test sama ada jalan itu ikut spesifikasi seperti yang dinyatakan dalam technical drawing itu ataupun tidak, ya. Yang iaitu test tu kita panggil sebagai coring test. Coring test ni dia umpama kita gerudi satu kawasan, kemudian kita akan keluarkan satu sampel daripada tempat tersebut bentuk silinder, dan kita akan ukur tebal dia. Okey, betul ataupun tidak tebal dia itu ikut standard ataupun ikut arahan yang dinyatakan dalam technical drawing tersebut. Contohnya, kalau dalam technical drawing kata perlu at least 60 mm, maka kita akan check 3-4 point sepanjang-panjang jalan tu, bergantung kepada panjang jalan. Kalau perlu 10 point, kalau kata pihak klien kata perlu 10 point, kita check, dan kita akan check 10 point. Makanya 10 point tersebut wajib at least kena dapat 60 mm juga. Kalau kata gagal, maka pihak kontraktor ataupun pihak yang buat jalan tersebut perlu bertanggungjawab, sama ada buat balik jalan tu sehinggalah mengikut spesifikasi yang sebenar ataupun apa jenis arahan yang akan dikeluarkan oleh klien. Contohnya klien tu kita panggil pihak JKR. Okey, jadi itu sahaja daripada saya yang mana saya tekankan tadi. Pengalaman kerja saya, iaitu saya share satu ialah berkenaan dengan kerja-kerja naik taraf jalan, yang mana yang pertamanya subjek sekolah yang ada kena-mengena dengan kerja saya ini ialah yang pertamanya subjek kemahiran hidup bersepadu teknikal, yang mana mengajar ataupun diajar asas kepada lukisan kejuruteraan. Kemudian subjek lukisan kejuruteraan itu sendiri yang ditawarkan semasa tingkatan 4 dan 5, subjek SPM. Yang ketiga adalah subjek teknologi kejuruteraan, teknologi kejuruteraan, dan yang keempat adalah subjek kejuruteraan awam itu sendiri. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.